Joint Management Body ini akan mentadbirkan pangsapuri tersebut. Sebab dulu sebelum ada akta ni, ianya ditadbir oleh pemaju sampai bila-bila pemaju akan takbir. Jadi sebelum ada akta ni, penduduk tak ada kuasa langsung. Tapi ni akta pusat lah, tak ada kuasa langsung lah. Jadi sekarang ni perlu ada satu, semua kena perlu tubuh JMB lah. Dia panggil Jabatan Joint Management Body. Apa tu, kalau telah diwujudkan, itu di bawah Akta 663 lah. Tapi kalau ada apa ni, telah ada title, strata title, ada hak milik, dia perlu tubuh Management Corporation lah, ataupun MC lah. Bagaimana dengan skim-skim insentif yang kerajaan negeri tawarkan? Ada beberapa lah. Yang pertama ni dari segi baik pulih. Sebelum ni, ialah masa mula-mula kita masuk, kita banyak komplain tentang lift rosak, apa rosak, semuanya rosak lah. Di antaranya adalah kerana kebanyakan daripada pangsapuri ni dibina dengan segera lah, oleh kerana Setinggan Sifar 2005. Jadi nak buat cepat, dan juga apa ni, pembinaan yang tidak sempurna lah. Jadi kita pun fikir macam mana kita nak menyelesaikan ni. Semua orang minta duit semua. Okey, lepas tu kita tubuh satu tabung. Tabung ni dia panggil tabung ceria lah. Tabung ceria ni kependekan kepada Caring Government Resident Improvement Aid. Caring Government Resident Improvement Aid lah. Skim baik pulih negeri berkebajikan lah. Jadi skim ceria ni kita dah belanja dekat 13.7 juta, 13 juta lah, dekat 14 juta kita dah belanja. Di mana sebenarnya sebelumnya kita pernah keluarkan grant sebanyak 1.6 juta untuk orang repair lift di 3 tempat. Tapi orang tak appreciate lah bila ianya free kan. Dia rosakkan balik lah. Lepas tu kita buat skim ceria. Skim ceria ni lebih kepada penduduk kena bayar balik 20%, kerajaan bayar 80%. Okey. Jadi 80% tu kerajaan bayar, 20% penduduk bayar. Secara berjadual angsuran. Dan ini untuk rumah kos rendah. Lepas tu kita terima permintaan daripada kos sederhana. Kita membuat, okeylah, kita kata tak apa, cuma 40%, 60%. 40 penduduk bayar, 60% kerajaan bayar. Jadi dengan benda ni dia macam-macam lah. Kita dah baiki dekat 100 kawasan. 100 kawasan ada dia punya figure dia ada. Dan sekarang tengah menunggu lagi 100 kawasan lagi tengah menunggu. Jadi lift, cat, bumbung, semualah, pasang CCTV, pagar, landscape, semualah maknanya kerajaan negeri. Saya rasa ceria ni memang membantulah, sebab kalau tak penduduk memang dia terkapai-kapai lah, dia tak boleh buat apa. Itu lagi ceria yang impact yang paling tinggi lah. Selain daripada ceria, yang mungkin yang orang tak nampak adalah masa tahun 2000, masa mula-mula kita ambil alih tu, kita melihat bahawa Akta 663 ni ada banyak dia punya loophole lah. Jadi kita guna kuasa negeri di bawah akta tersebut untuk kita bawa dalam akta tu ada katakan kalau ada dispute ataupun ada perkara-perkara ataupun perlu rujuk kepada kerajaan negeri, dan juga ada provision bagi kerajaan negeri untuk menyediakan peraturan. Jadi kita buat banyak peraturan baru nak cover loophole apa tu akta tersebut. Kita yang buat lah. Tapi alhamdulillah kebanyakan yang kita buat ni federal ambil masuk dalam akta yang baru. Banyak yang sebelum kita buat, kita banyak buat lah. Macam kita punya di bypass. Oh ni ada bypass lah. Ceria ni boleh tengok lah dia punya apa, yang ni yang fasa dia lah, tentang ceria dia. Dia punya ni lebah ni saya yang design ni. Lebah ni. Okey. Jadi maknanya kita buat peraturan-peraturan untuk tutup loophole lah. Dan sebenarnya kita punya tu banyak yang federal ambil lah. Contohnya macam kita punya ceria ni, lepas kita buat ceria, kerajaan pusat buat tabung perumahan satu Malaysia. Dia ikut kita. Lepas tu kita yang kita nak buat polisi baru tu kan, kita buat polisi, kita buat rumah Selangorku kan, tiba-tiba dia buat lah rumah idamanku kan.
Jadi kita memang saya cakap lah, bukan kita nak cakap besar, tapi kita dari perumahan memang kita banyak lead daripada inilah. Lepas tu yang Kota Bumi pun dia orang yang apa ni lah, mereka ikut kita lah. Kita dah ada dah yang untuk kita uruskan Kota Bumi Putra, kita beli untuk kita jual balik. Okey. Yang pusat bukan gunakan UDA dulu kan untuk beli Kota Bumi. UDA kebanyakan untuk komersial. Komersial, kebanyakan komersial. Tapi sekarang ni tak nampak ada. Tapi yang itulah nombor 2, tu dari segi akta. Lepas tu dari segi air lah. Air kita mempercepatkan dari segi migrasi itulah. Adalah kita guna kupon air, ada macam-macam lah, banyak. Tapi yang penting di peringkat kerajaan negeri yang kita bantu adalah dari segi dispute, pertelingkahan di antara penduduk, pertelingkahan di antara pemaju dengan penduduk, dengan syabas dengan TNB. Kita buat satu jawatankuasa. Kita tak boleh buat tribunal sebab bukan kuasa negeri, tapi lebih kurang tribunal lah. Jadi mereka akan bicara di situlah. Jadi semua akan masuk ke dalam jawatankuasa tu. Ada case by case untuk selesai di situlah. Saya rasa banyak yang kita sebenarnya dalam banyak kes kadang-kadang orang nak menyelesaikan dalam kerajaan kita, masa mula-mula pun kita pun lost jugalah. Macam mana nak selesaikan? Itu dari segi banyak rosak ni semua kan. Takkan kita nak pergi satu-satu kita nak selesai, atau kita fikir kita wujud tabung program kita bantu rakyat. Lepas tu dari segi pertelingkahan, macam-macam pertelingkahan. Jadi kita buat satu jawatankuasa ni macam tribunal untuk mereka dipromosikan oleh lembaga perumahan lah. Untuk mereka bincang dan selesaikan masalah itulah. Dan terkini kita buat apa yang dipanggil sebagai seroja lah, skim rondaan kejiranan. Sebab seroja ni kita melihat bahawa dari segi masalah keselamatan dan rukun tetangga pun tak masuk dalam kawasan-kawasan ni, dan skim rondaan sukarela pun tak masuk. Jadi kita buat skim rondaan di kawasan rumah pangsa. Kita dah buat dah baru ni di Samudra, kita dah start di Samudra, dan kita dapat kerjasama lah daripada pihak polis dan juga semua pihak lah, Majlis Perbandaran, dan kita dah start dengan 5. Tahun depan kita akan buat dalam 25 lagi. Kita target kita dalam lebih kurang 200 kawasan yang akan ada tempat untuk rondaan lah. Seroja tu adalah kependekan bagi skim rondaan kejiranan lah. Itu seroja lah. Kempen Bangsa Puriku bersih, ceria dan harmoni. Tetapi bagi the second phase ni kita akan rasmikan bila dua minggu lagi. Kita tagline kita nak memberdayakan penduduk, bukan memperdaya. Kita nak empower penduduk. Jadi dia boleh buat. Sebab selamanya takkan kerajaan negeri nak feed dia orang. Maksudnya sekarang ni kita nak memberdayakan mereka lah. Dan ini dengan kursus, dengan macam-macam lagi lah yang kita akan buat lah. Nak bagi dia orang boleh mentadbir lah. Sebab mereka marah juga sebab kita tak boleh buat apa, sebab ni memang akta negara dah macam gitu. Kenapa mereka perlu mentadbir? Jadi okey, tak apa, saya cakap kalau mereka mentadbir, apa yang mereka nak? Di antaranya mereka nak supaya mereka dibekalkan dengan ilmu pengurusan akta dan sebagainya lah. Jadi apa yang saya buat, kita dah bincang baru ni dalam dialog bajet, kita akan ada satu kurikulum yang bersepadu untuk seluruh majlis perbandaran di seluruh Selangor, supaya JMB ni akan diberikan pendidikan lah. Itu kita akan buat lah, insyaAllah, supaya mereka tahulah macam mana nak berhadapan, macam mana nak menguruskan tempat mereka dari segi akta semuanya lah.